Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So today I would like to discuss about fertilization and pregnancy. Tapi tolong tekan subscribe dulu, tanda you support me. Thank you. So now, before you want to go further about this topic, teacher nak you go to the description button. Tolong tekan description button. Cikgu dah sediakan 3 link untuk 3 video. Kena tengok dulu ketiga-tiga video ni sebelum kita masuk discuss about this topic. First video, you mesti buat revision berkaitan dengan human reproductive organ in female. Yang kedua, you mesti buat revision berkaitan dengan sexual fertilization. Dan yang ketiga, you mesti tengok video animation berkaitan dengan fertilization and pregnancy. Alright, so now, untuk further understanding about this topic, I really need you guys to refer to page 107, 108 and 109. So now, kita tengok dahulu. Fertilization maksudnya persenyawaan. Pregnancy, mengandung. Syang. Zafran tulis Syang. Alright, so now, kalau you refer to the page 107, apa dia kata dekat sini? Dia kata, after the fertilization, woman will get pregnant. Dia akan mengandung. Apabila berlaku persenyawaan, dia akan mengandung. That woman akan mengandung. Bukan lelaki mengandung. Woman yang mengandung. Then, zygote will form and grow in the uterus until birth. Zygote akan terbentuk dan seterusnya berkembang, membesar di dalam uterus. Ingat lagi tak fertilization? Apa dia fertilization? Fertilization is the process when sperm and ovum fuse together. Zafran. Alright, so now boleh tak tengok buku teks page 108. Kita tolong tengok diagram ni. This diagram, very interesting diagram. That's why cikgu kata before nak masuk topik ni, kena study balik human reproductive organ in female. Sebab awak kena tahu dulu function setiap bahagian tu. Alright, so now we go to the number 1. Ini adalah proses fertilization. Alright, number 1 dia kata apa? Sperm will swim into the vagina during copulation. Sperm akan berenang-renang di dalam vagina perempuan ketika persetubuhan. Now, nampak tu? Ini adalah ruang vagina. Nampak tak sperm berenang-renang dalam vagina. Kemudian ini adalah cervix. Sperm tu akan direct go to the fallopian tube. Alright, so now kita tengok pada nombor 2. Nombor 2 dia kata apa? If an ovum is present. Jika ovum tu present, ingat lagi tak bab menstruation? Kalau dalam bab menstruation, kita discuss ada hari ovulation, betul? The ovulation process is when female produce ovum. Apabila female produce ovum, ovum tu akan transfer pergi ke fallopian tube. Tunggu dekat sana sekejap. Dan jika adanya kehadiran sperm tu berenang-renang pergi dekat fallopian tube dan jumpa ovum, apa yang berlaku? Fertilization happen. Iaitu di mana nukleus di dalam sperm akan fuse with the nucleus di dalam ovum. When this both nucleus fuses together, fertilization happen. Persenyawaan berlaku. Now, kita pergi kepada number 2. If an ovum is present in the fallopian tube, fertilization may occur. Berlakunya persenyawaan. Sperm will fuse with ovum in the fallopian tube and form a zygote. Cikgu, kenapa tak form baby? Ini terms yang cikgu nak ajar awak sebelum kita masuk dengan lebih mendalam. Now, dalam bab ni you kena faham what is zygote, what is embryo, and what is fetus, and what is baby. Ada 4 term yang you kena belajar dulu. So, jom kita tengok satu persatu that term so that you tak confuse nanti. Right?
Alright, tadi kita baru tengok proses dekat nombor 1 and number 2. Alright, cikgu stop sekejap sebab cikgu nak masuk kepada term. After this, baru kita masuk step nombor 3. Boleh nak? Alright, kita tengok dulu term. Apa dia zygote? Zygote ni adalah mula-mula sekali when ovum and sperm fuse together. Bila nucleus of ovum and nucleus of sperm dah fuse together, dia terbentuknya zygote. Kemudian this zygote akan start to divide its cells. Kan cikgu kata you kena tengok dulu animation dulu. Alright, animation yang cikgu dah sediakan dekat link di bahagian description. Bila you tengok video tu, you tengok animation tu. Alright, zygote ni akan membentuk sel, a ball of cell. A ball of cell ni tak ada rupa baby lagi tau. Dia tak ada rupa lagi. Dia nampak macam, apa ni? Macam tu. Dia nampak a ball of cell. Satu berbola sel. Maka kita namakan keadaan itu adalah embryo. Okay. Lepas tu, this embryo ni akan start to grow. Dia akan start membesar. Dia akan start membentuk rupa baby. Tapi kecil. Bukan macam baby yang keluar tu tak. Rupa kecil aja. Tapi dah lengkap dah. Ada mata, ada tangan, ada kaki. Nampak kecil aja. Alright. That one, kita panggil dia fetus. Maksudnya, dah ada rupa baby. Nampak dah ada rupa baby sikit. Lepas tu, apabila baby dah keluar, apabila that fetus keluar daripada badan ibu, barulah kita panggil baby. Dalam perut tak panggil baby lagi. Dalam perut panggil fetus. Boleh faham? So, zygote, embryo, fetus, baby. Boleh faham nak? Alright, so now kita pergi kepada nombor 3. Kita continue dekat nombor 3. Alright. Apa dia kata? After fertilization, the zygote will divide. Kan cikgu kata tadi? Zygote tu dia akan divide, betul kan? So, selepas dia dah divide itself, and become a ball of cell known as embryo. Menjadi satu berbola yang dinamakan embryo. The embryo will be implanted on the uterine wall at the uterus. Uterine wall kat mana? Uterus kat mana? Tengok video tu balik. Video yang sebelum ni balik. Alright. So, implanted. Implanted ni menempel, ditanam. Okay, kita tengok Kita tengok balik proses ni. Sperm masuk ke vagina melalui cervix. Okay, sperm mencari ovum di fallopian tube, and then nucleus of ovum and nucleus of sperm fuse together dekat sini, berlakunya proses fertilization, and then the process of fertilization tu akan form zygote. Zygote tu akan start to divide itself to form a ball of cell. Kemudian a ball of cell tu akan bergerak, and then dia implanted, menempel di wall of the uterus, uterine wall. Boleh faham? Selepas dia dah menempel, dia dah implant dekat sini, dan dia start to grow lah. Grow. Jadi fetus. So now, kita nak tengok the grow of the baby. You can refer to the next page. Kita tengok dulu apa yang berlaku di antara first week. Okay. Apa yang berlaku first week? Apa tak clear ni? Sekejap Okay. Now, kita pergi kepada first week. First week until fourth week. Bulan yang pertama lah, sebulan kan ada 4 minggu. Bulan yang pertama, hands and feet will start to form. The embryo has a tiny tail. Nampak macam ada ekor sikit. Now, kita pergi kepada week 7 to week 9, iaitu bulan yang kedua. Nose, ears and fingers will be visible. Dah nampak dah hidung, telinga dengan jari-jari. Kemudian kita pergi kepada bulan yang ketiga, week 10 to week 19, iaitu bulan ketiga sampai bulan ke 4-5 lah. Macam tu. 5 sampai 6 bulan. Okay, sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan ke 19 bahagi 4, dia ada 4 bulan lebih kurang lah, 4 bulan lebih. So week 10 to 19, embryo will look like a baby. The embryo is now known as fetus. Ini yang cikgu cakap tadi.
Mula-mula yang ni kita panggil embryo lagi. Yang ni kita panggil embryo lagi. Sebab dia tak nampak lengkap macam baby. Tapi once dia dah nampak lengkap macam baby, kita dah panggil dia fetus. And then the fetus start to form lagi, start to grow lagi. So fetus will resemble a baby dekat week 20 ke 37. Kan? Pada week 38 ke 40, you nampak tak kedudukan baby macam mana? Baby dah lengkap dah, baby dah nak keluar dah. 38 minggu. Anak cikgu tiga-tiga semuanya dilahirkan pada usia 38 minggu. Alright, kalau ikut buku merah lah. Okay, kalau ibu mengandung, bila pergi kat klinik kesihatan, dia akan dapat buku pink. Dalam buku pink tu akan tulis due date bila bersalin, tarikh jangkaan bersalin, so that ibu boleh prepare. Right? Tetapi anak cikgu ketiga-tiganya semua bersalin awal, which is 38 minggu. Tapi cukuplah, cukup matang. So now kita tengok apa yang berlaku at week 38 and 40. The first one, fetus is formed completely. Alright, fetus tu dah form completely, dah sempurna, dah mata dia, tangan dia, mulut dia, telinga dia, hidung dia semua dah sempurna, badan dia semua dah sempurna. Alright, now the second point, the fetus, the second point, the fetus turn until the head is engaged at the cervix. Fetus tu akan berpusing. Kedudukan fetus ni akan berubah-ubah dalam perut. So, tapi bila time nak bersalin, kepala baby tu, kepala fetus, istilah yang betul, that fetus head tu akan engage dekat bahagian cervix, akan turun ke bahagian cervix. Kemudian, the muscle of the uterine lining will contract. Strongly, contract strongly. Kemudian, saat nak bersalin tu, uterine wall kita tu, uterus kita tu akan contract, akan mengecut dengan sangat kuat sebab dia nak tolak. Alright, dia nak tolak baby tu keluar. First, apabila your uterus tu dah contract very strongly, the amnion will burst. Ini yang kata pecah air ketuban tu. Kata pecah air ketuban tu, amnion will burst and amniotic fluid will be released. Air ketuban tu akan release. Now, kemudian fetus is pushed. Baby ditolak. Memang rasa tolak tu dia rasa automatik. Bukannya tolaklah. Tak. Dia automatik rasa ditolak. Alright. Of the uterus through the vagina and then out of the body. So, pengalaman cikgu sendiri tiga-tiga anak cikgu bersalin normal. Which is, bersalin normal ni apa? Which is, I use my own energy to push that baby out. Alright. Tak bersalin secara operation lah. Kalau operation, doktor akan buat sedikit macam operation sikit dekat bawah perut tu, to take out that baby. Dia tak pakai energy to push that baby out. Alright, doktor help to pull that baby out. Tapi macam cikgu, memang pengalaman yang sangat menyakitkan, di mana kita rasa perut cikgu ni rasa sangat krem yang macam very strong punya krem. Ada cikgu pernah baca satu artikel lah, dia mengatakan the level of pain ketika nak bersalin ibarat 50 something bone, ibarat lebih kurang 50 lebih tulang yang dipatahkan bersama. You bayangkan jari kita patah satu ni pun sakit macam apa lagi. Alright, bayangkan 56. Sakit yang amat sangat. I don't know how to describe. Tetapi as a female, as a woman, and now as a mother, bersalin adalah experience yang sangat best. Sangat indah. So, one day, you akan kahwin. One day, you akan jadi mother. You akan jadi father. So, this experience memang akan buat hidup you sangat happy. That's why you kena belajar apa yang berlaku. So, itu adalah page untuk perkembangan bayi. Now, can we go to this page, which is 110? The importance and functions of the placenta and the umbilical cord. Apa placenta? Apa umbilical cord? Okey, bahasa kampung senang cakap. Placenta tu uri. Kan orang nak kata, ni baby dah bersalin, nak kena ambil uri pi tanam. Kalau adat orang Islam lah, adat orang Melayu lah, I think adat orang Melayu. Sorry kalau cikgu ada tersalah dekat situ. So, kena ambil placenta ni tanam. Alright, kemudian umbilical cord ni apa? Orang duk kata tali pusat. Umbilical cord lah tali pusat.
Memang betul kan, kita punya pusat tu, kita punya belly button tu, dekat situlah the connection between mother and fetus di dalam kandungan during pregnancy. Now, kita refer to this diagram dulu. This diagram very interesting. Alright, kita nak tengok kedudukan baby di dalam kandungan. Alright, during pregnancy macam ni lah baby duduk dalam kandungan. Kita tengok video tadi kan, video animation, kalau you tengok baby duduk dalam like a sack, dalam kantung. Alright, and then di dalam kantung tu ada cecair. Macam mana baby bernafas kan? Baby bernafas melalui pertukaran darah, gases exchange. So now, kita tengok part-part yang penting dulu. Placenta. Baby hidup, macam mana baby nak makan? Melalui placenta. Jom kita tengok. Placenta. Placenta. Ni boleh tengok buku teks kalau tak nampak kat sini. Placenta is made up of tissue from both mother and the embryo. Place where exchange of gases, which is oxygen and carbon dioxide, and is also supply of nutrients and removal of waste material through the mother's blood and the fetus occur. So, jadi pertukaran gas. Bila kita bernafas, definitely kita perlukan oksigen dan kita membebaskan carbon dioxide. Betul tak? Apabila baby tu get nutrient, baby tu juga boleh menghasilkan waste product. So, placenta inilah adalah satu tisu yang sangat penting untuk melakukan semua proses ni. Ni faham? So, now kita pergi kepada umbilical cord. Encik kata tadi tu tali pusat. Nampak? Umbilical cord kan? Dia connect pusat. Dia connect baby dengan mother. Ini mother ni. Ini baby. So, now kita tengok umbilical cord. Umbilical cord is like a tube which connects the fetus to the placenta. Dia connectkan fetus to the placenta of the mother lah. There are blood vessel. Ada banyak saluran darah, alright, inside the tube to transport blood to and from the fetus. Ada banyak saluran darah untuk transport blood, untuk transportkan darah daripada baby ke mother, mother ke baby. Sorry, wrong term. Fetus kepada mother, mother kepada fetus. Tu baru wrong, baru correct term. Boleh nak? Nah, kita pergi kepada uterine wall. Ini uterine wall. Uterine wall ni adalah dinding-dinding uterus, lapisan dalam dia. Uterine wall consists of muscular wall, sangat berotot. The place where the embryo is implanted and developed. Di mana embryo itu diplanted. Planted tadi menempel. Alright, mula-mula zygote, kemudian embryo ni bergerak pergi dekat uterine wall dan dia menempel. Apabila dia implanted, dia akan start tu membesar dekat situ. You bayangkan uterus asalnya saiz lebih kurang tapak tangan, dia akan membesar jadi sebiji buah tembikai apabila pregnant. Besar lagi daripada tembikai. Right? So now, kita pergi kepada amnion. Amnion ni apa? Tadi kan kita discuss tadi kan sebelum ni amnion. Amnion is a membrane that form a sac and contain fluid. Ini lapisan warna oranye tu. Oranye ni adalah amnion. Dia adalah satu membrane lah. Satu membrane, di dalamnya ada cecair. Ada cecair apa? Ada cecair amniotik. Yang warna biru ni, gambar warna biru tu ada cecair amniotik. Kita katakan fetus dalam kandungan kan duduk dalam macam cecair kan? Alright, yang air ketuban. Ni air ketuban. Acts as a cushion to absorb concussion and protect the fetus from injury. Dia bertindak sebagai penyerap hentakan, penyerap gegaran. Cushion, macam cushion kan? Alright, to absorb lah, untuk penyerap hentakan, gegaran dan melindungi fetus daripada kecederaan. Boleh faham nak? Katalah mak mengandung teringin nak naik roller coaster kan? Naiklah roller coaster yang baby dalam ni berkocak-kocak, tetapi disebabkan dia ada amniotic fluid, air ketuban, baby di dalam perut tidak cedera. Alright. Now last kali, fetus. Apa dia fetus? Fetus cik kata tadi, embryo develop to form a fetus. Fetus
dia dah assemble human baby lah, dia dah mempunyai sifat-sifat baby yang cukup. So I think untuk factors that affect development of fetus during pregnancy tu kita akan continue in the next video. Jadi, cikgu harap video cikgu hari ni sangat-sangat membantu. Cikgu sangat harap you all komen dekat bawah sama ada you all faham ataupun tak faham, ataupun ada apa-apa cadangan yang boleh cikgu lakukan lagi untuk memperbaiki mutu pengajaran cikgu. Silalah share, silalah beri pandangan. Komen yang positif-positif sahaja. Kita jaga positive circle, positive mind, positive heart. Hidup kita akan sangat bahagia. So, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.